Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar yang saya hormati, Alhamdulillah, saya sambung taklimat saya tentang tugasan, iaitu berkenaan dengan tugasan membina ayat. Tugasan ini secara berkumpulan juga, dan satu kumpulan 5 orang juga. Maksudnya antum tidak perlu membuat kumpulan yang baru, membentuk kumpulan yang baru. Cukup sekadar kumpulan pembentangan itu dijadikan kumpulan yang sama untuk membuat tugasan ini. Okey, markah untuk tugasan ini adalah 25%. Baik, pelajar dikendaki untuk menulis contoh ayat untuk tajuk-tajuk yang berikut. Ada 3 tajuk, iaitu dhamir munfasilah, dhamir muttasilah. Okey, ada pembetulan ya. Kat situ yang pertama dhamir munfasilah, yang kedua dhamir muttasilah, dan yang ketiga al-af'al. Okey. Jadi secara detailnya kandungan kerja khusus itu, yang pertama kita tengok dulu pada dhamair munfasilah. Dhamair al-munfasilah secara teorinya dia terbahagi kepada 3. Pertama al-ghaib, kedua al-mukhatab, dan yang ketiga al-mutakallim. Okey, jadi setiap bahagian, setiap pembahagian itu perlu dibina ataupun perlu didatangkan dengan 2 ayat. Pilihlah al-ghaib, dia ada yang muzakkar, ada yang muannas. Setiap satu tu dia ada 3, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi pilihlah, mungkin ambil muzakkar 1, muannas 1. Kemudian al-mukhatab 2 ayat, al-mutakallim. Al-mutakallim ni hanya membabitkan ana dan nahnu. Okey, ana dan nahnu. Okey, manakala dhamair muttasilah, dhamair muttasilah dia adalah dhamir yang bersambung. Dhamir yang bersambung. Kita tengok balik, sebenarnya ini adalah tajuk yang telah dipelajari pada al-lughat al-arabiyah yang pertama. Ini sebagai orang kata pengukuhan lah. Okey, dhamair muttasilah ni adalah yang bersambung. Terbahagi kepada 3 juga, iaitu al-ghaib, al-mukhatab dan juga al-mutakallim. Okey, setiap satu bahagian itu 2 ayat. Jadi kat sini ada 6 ayat. Dhamair munfasilah ada 6 ayat. So sekarang ni ada 12 ayat yang perlu disediakan. Dan seterusnya bahagian al-af'al. Al-af'al, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ini pun yang kita telah pelajari pada kelas yang lalu. Okey, fi'il madhi, pilih 3 fi'il daripada fi'il madhi. Ada bunyi motor, sorry. Kuat sangat bunyi exhaust dia. Tak apa, kita teruskan. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari' 3 ayat setiap fi'il itu. Maksudnya pilih 3. Kemudian fi'il amar 2 ayat. Jadi keseluruhannya adalah 20 ayat. Okey, untuk bahagian ini. Jadi apakah yang perlu diikuti untuk mendapatkan markah? Yang seterusnya tadi ada 20 ayat, so bermaksud situ 20 markah lah. Kemudian format dia menggunakan Microsoft Word. Muka surat pertama perlulah mengandungi nama ahli kumpulan, nama metrik, nama pensyarah, kelas dan tajuk. Kemudian jenis tulisan traditional Arabic, saiz tulisan 20, spacing 1.5. Setiap muka surat perlu diletakkan nombor muka surat. Pelajar dikendaki untuk lampirkan rubrik pemarkahan. Yang mana? Yang inilah. Ini rubrik pemarkahannya. Perlu lampirkan sekali.
di dalam assignment tersebut. Pelajar dikendaki untuk menghantar pada 17 April 2020, iaitu minggu yang ke-9. Okey. Attribute dan attribute, sub attribute. Okey, ini berkaitan dengan rubrik lah, rubrik pemekahan. Dua aspek yang dia akan nilai. Pertama, komunikasi bertulis. Kemudian yang kedua, kerja berpasukan. Kita tengok pada komunikasi bertulis, ada 3 pecahan attribute kat situ. Pertama, kejelasan penulisan. Kita tengok ada 5 skala. Sangat lemah, memuaskan, baik dan sangat baik. Jadi kat situ boleh tengoklah dia punya apa yang ditafsirkan sebagai sangat lemah, apa yang ditafsirkan sebagai lemah, seterusnya sangat baik. Kalau kita tengok di bahagian kejelasan penulisan, kalau sangat baik ni boleh menulis idea dengan sangat jelas, iaitu pelajar layak untuk dinilai 21 hingga 25 markah. Kemudian kesinambungan dalam penulisan, kemudian penulisan yang sistematik. Okay. Penulisan yang sistematik ni apa? Boleh menulis idea dengan sangat sistematik. Maksudnya ikut format lah. Okay. Kesinambungan dalam penulisan ni boleh menulis idea dengan baik. Maksudnya idea tu bukan idea yang ditiru daripada ayat-ayat berbuku ataupun internet, tapi ayat tu adalah ayat sendirilah. Mungkin ada persoalan, macam mana ustaz boleh tahu ayat tu ayat sendiri ataupun ayat internet? Kalau saya sendiri, saya memang boleh kenal lah, ini adalah ayat pelajar ataupun ayat yang dicedok daripada sumber lain. Okey, kerja berpasukan. Apa yang nak dilihat adalah membina hubungan baik. Okey, tafsirannya adalah, kalau sangat baik, mempamerkan bukti jelas kebolehan membina hubungan baik dan bekerjasama dengan anggota kumpulan secara berkesan dalam mencapai objektif. Okey, itu dia punya tafsiran bagi yang sangat baik. Kalau yang sangat lemah, tiada bukti jelas kebolehan membina hubungan baik dan bekerjasama dengan anggota kumpulan secara berkesan dalam mencapai objektif. Okey. Sebenarnya ini telah saya terangkan dulu di dalam kelas kita hari itu. Ini saya ulang balik lah. Okey, ini adalah markah. Okey, kalau kita tengok di sini, markah penuh dia adalah 25. Kemudian ada 4 sub attribute. So 25 kali 4, 100. Itu markah penuh dia. Tapi tak mungkin pelajar boleh dapat markah penuh. Katakanlah pelajar dapat 90/100, maka 90/100 akan didarabkan dengan 25, dan hasilnya itulah yang dikira sebagai markah akhir. Markah akhir bagi tugasan ini. Okey. Okey, ini yang berkaitan dengan membina ayat. Okey, tugasan yang berikutnya dia ada berkait dengan pembentangan, iaitu pelajar selepas membuat pembentangan, pelajar perlu menyediakan laporan pembentangan. Okey, laporan pembentangan markahnya adalah 15 markah. Okey, laporan pembentangan. Pelajar dikendaki untuk menulis laporan bagi tajuk Fisuk. Katakanlah pelajar memilih tajuk Fisuk. Okey, laporan yang pelajar perlu tulis adalah pelajar
type terjemahan bagi petikan. Okey, pelajar type terjemahan bagi petikan yang telah dipilih untuk pembentangan. Pelajar type je. Okey, pelajar type type semula terjemahan tu elok-elok. Kemudian semua yang dibentangkan dalam tugasan pembentangan itu ditukarkan dalam bentuk okey, saya rasa semua okey, yang ni ada sedikit saya ada rasa macam ada pembetulan sikit. Kat kandungan pembetulan tu ditulis slide pertama perlulah mengandungi nama ahli kumpulan, nama matrik, nama pensyarah, kelas dan tajuk. Okey, itu kita dah maklum. Cuma pada bahagian tu, kesemua latihan perlu di-type semula menggunakan Microsoft Excel. Saya rasa sini bukan Microsoft Excel. Dia sebenarnya Microsoft Word. Okey, Microsoft Word. Okey, ada pembetulan kat situ. Okey. Jadi kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, semua-semua tu okey, antum dah buat. Kalau kita tengok pada bahagian pembentangan, pilih satu teks. Okey. Kemudian selesaikan latihan soalan al-fahmu wal isti'ab. Soalan tentang kefahaman. Okey, soalan kefahaman selesaikan. Jadi apa yang telah antum bentangkan hari itu, okey, antum hanya tukarkan saja ataupun pindahkan saja dalam bentuk Microsoft Word. Okey. Okey, bila dah siap, jangan lupa untuk mengepilkan sekali rubrik pemangkahan kepada pensyarah. Yang mana? Yang inilah. Rubrik pemangkahan ini perlu dikepilkan sekali di dalam assignment itu. Maksudnya yang antum print sekali yang ni. Muka surat 8 dan muka surat 9, dan masukkan, kepilkan sekali di dalam assignment. Okey. So untuk laporan pembentangan ni sebenarnya bukanlah kerja yang baru. Okey. Sebenarnya kerja ni telah antum selesaikan dalam pembentangan. Jadi antum buat kerja 2 dalam 1. Okey. 2 dalam 1. Baik. Okey, jelas ya? Kalau ada persoalan boleh terus tanyakan di dalam Telegram, insya-Allah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.